Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so maaf lambat sikit hari ni, ada urusan sedikit. Okay, so hari ni aku nak review saham counter AAX. Okay, so hari ni agak popular juga, dia agak popular juga saham Asia. So bila saham Asia popular, okay, saham AAX pun terpalit ataupun terlibat samalah. Okay, so sebelum tu kalau kita tengok dari segi laman web, so aku tak nak cerita banyak tentang laman web dia. Okay, so Asia nampak macam dia dah rebrand sikit dia punya dia punya laman web dia, website dia. Okay, so ini adalah laman web terbaru Asia. Dia nampak lagi menarik daripada yang lama. Okay, so ini adalah laman web Asia X. Okay, so kalau kita tengok dia ada saham, okay, dia saham kat sini kan 8 sen setengah. Okay, so naik dalam 21.429. So aku tak nak cerita lebih lanjut lah tentang website Asia X ni. Kita dah tahu Asia X dia adalah salah satu counter untuk industri penerbangan. Okay, so ini adalah salah satu counter yang aku rasa ada potensi. Okay, kalau lepas dalam keadaan pemulihan macam ni, okay, counter-counter Asia X akan melakukan kenaikan lah. Okay, lagi satu disebabkan oleh dia punya CEO Tony Fernandez. Okay, kita tahu Tony Fernandez punya vision. Okay, so vision dia amat jauh. Okay, dia pun dia tahu macam mana dia nak counter back loss yang Asia akan yang Asia telah buat lah. Okay, so itu ada tanda-tanda bahawa Asia atau Asia X akan buat recovery. So, mungkin 2021 nanti ataupun hujung tahun 2021. So ada potensi sebenarnya. Alright, so kita pergi kepada hari ni aku fokus pada counter AAX Asia X, full name. So hari ni saja kita tengok alright, 1 billion. Kita tengok 1 billion. Alright, 1 million ke 1 billion? 1 billion. So 1 billion 72 juta. So ini adalah satu volume yang amat besar. Amat besar, dan ini yang menarik. Banyak pembeli. So mungkin boleh dikatakan Jerome pun terlibat sama dekat sini. Mengenai Jerome pun ada dekat sini. Aku pun tak pandai nak cerita Jerome tu ada tidak, tapi dengan volume sebesar ini berkemungkinan ramai retail ataupun pembeli serbu untuk beli saham AAX. Salah satunya disebabkan oleh saham ini murah lah berbanding Asia. 10 kali ganda lebih murah daripada Asia. So diorang semua berebut untuk membuat pembelian. 1 bilion hari ini saja 1 bilion dengan pembelian 37 juta dan penjualan 14 juta. So 1/100. 1/100. So memang hari ini Asia X, saham Asia X memang laku keras lah. Macam penjualan dan pembelian dia yang begitu pantas sekali. Alright, so kalau kita tengok quarter report dia, quarter report memang tak menarik lah. Dia macam Asia juga, dia mengalami kerugian pada quarter yang ketiga dia. Still masih lagi mengalami kerugian. So belum mungkin kapal terbang. Asia X lebih kepada penerbangan luar negara. Penerbangan luar negara. Kebanyakan kapal terbangnya akan terbang ke luar negara. So disebabkan border belum buka lagi, dia mungkin saham ni pun bisnes dia pun tidak rancak lagi. Rancak lagi. Masih lagi rugi. Alright, so annual dia pun rugilah 1.2 bilion. Kita tengok sudah melepasi revenue dia. 1.2 bilion, amat banyak kerugian dia. So itu sedikit fundamental. Kita tengok sikit technical chart dia. Alright, technical chart bagi Asia X. So walaupun dia mengalami kerugian, dan kita nak tengok juga chart dia, pergerakan dia. Alright, so Asia X sebenarnya mengalami satu downtrend yang lama. Kalau kita tengok dia punya sejarah dia paling tinggi
dia telah capai pada harga lebih kurang pada harga 53 sen, 53 sen setengah. Sebelum dia buat satu penurunan major dekat sini. Penurunan major dekat sini. So walaupun sebelum ni dia naik turun. Sebelum dia hit penurunan yang paling rendah pada paling rendah is 4 sen sahaja. So dia apa yang menariknya tentang saham ni kita tengok ada satu bentuk ada satu bentuk penurunan dan dia turun pada harga paling rendah dia kembali. So bila dia turun pada harga paling rendah dia di kawasan sini, potensi untuk dia naik adalah amat tinggi. So aku ada buat kajian beberapa counter dan setup macam ni memang setup yang bila dia sampai ke kedudukan yang paling rendah dekat sini, ada kemungkinan besar dia buat rebound back. Dia akan buat satu kenaikan balik. Alright, so kita tengok serba sikit tentang dia punya pattern dia. Alright, pada musim PKP ni dia paling rendah 4 sen sebelum dia buat kenaikan dan mencapai ketinggian. Dia buat satu banyak satu resistance dekat sini. Dekat sini satu, dua, tiga. Right, paling tinggi adalah pada sini. Alright. Satu lagi dekat sini kita label-labelkan. Right. So ini support dia. Alright. So pada 4 sen dia naik. Dia naik mencapai beberapa kali kenaikan di kawasan sini. Dia naik pada 6 sen. Lepas tu dia mencatat lagi pada 7 sen. Dia naik pada 8 sen. 6 sen, 7 sen, 8 sen. Dia naik dalam 1 sen saja. Sebelum pada April, dia naik. Alright, dia naik sehingga ketinggian 13 sen. So ini ketinggian dia paling tinggi. Resistance paling tinggi lah sebelum dia buat retracement. Alright, dia buat retracement. Dia cecah dia punya support dia pada 9 sen setengah. 9 sen setengah. Alright, 9 sen setengah sebelum dia cuba melepasi. Dua kali dia cuba melepasi. Resistance pada 13 sen tapi gagal. Dia jatuh balik ke support dia. 9 sen setengah. So bermaksud ini resistance yang amat kuat dan ini adalah support yang amat kuat. So support 9 sen setengah dan 13 sen setengah. Dia cuba untuk kalau dia bertahan, dia ada potensi untuk naik. Tapi dia gagal, dia break, dia support, kita tengok jatuh dia memang orang cakap jatuh di tipe tangga lah. Selepas 9 sen setengah, 8 sen, 7 sen, 6 sen, dia break 3 support penting dia. Ini 3 support dia. Dan dulu dia jadi resistance, dia jadi support, dia gagal bertahan, dia jatuh. Dia jatuh, alright. So dia buat satu lagi support dekat area sini. 5 sen. Alright, so 5 sen. Alright, sebelum dia naik, dia break balik. Dia break 6 sen, 7 sen dan dia cuba lepas 8 sen, gagal. Dia cuba lepas 8 sen, gagal. So ini adalah new support, new resistance dia. 8 sen. Lepas tu dia gagal, dia jatuh balik. Dia jatuh lagi banyak. Dia break lagi banyak support dia iaitu pada 7 sen. 7 sen, 6 sen, 5 sen dan last sekali pada 4 sen. So 4 sen ni kita tengok dia sama saja. Dia sama saja. Alright. So sebelum dia rebound back. So ini adalah gap. Alright. So gap kat sini menunjukkan bahawa tak silap aku pada November ni tak silap keluar vaksin. Vaksin news menyebabkan dia naik. Dan sekarang ni saham ni telah berjaya melepasi resistance 8 sen daripada 8 sen setengah. So kita tengok ini ada shadow yang besar. Dia cuba untuk melepasi resistance dia yang lama. 11 sen setengah, 9 sen setengah tapi gagal. So sekarang ni dia berjaya melepasi resistance 8 sen dan untuk berada di 8 sen setengah.
Okay, so sekarang ni adakah dia cuba untuk naik lagi ataupun untuk turun. Okay, so prediction aku, okay, aku rasa saham ni kalau dia berjaya bertahan pada 8 sen, okay, ada kemungkinan dia nak naik. Okay, sekarang, hari ni saja dia berjaya break, okay, 8 sen ni, dia resistor 8 sen. So ada kemungkinan dia nak naik lagi lah. So kita dah tahu bila dia nak naik. So kita nak tengok, okay, indikator, right, MA cross. Okay, kalau tengok MA cross, okay, MA cross dah memberi signal pada, okay, pada gap sini. Okay, so harga dalam 5 sen setengah ni cantik lah. Okay, 5 sen setengah. Okay, MA cross. Okay, MA cross dah memberi signal. Okay, so kita tengok kepada indikator MACD. Alright, MACD menyatakan bahawa kita tengok kita tengok. Alright, kita tengok dia dah bersilang dekat sini dan dia dah naik ke atas. Okay, so sebenarnya saham ni dah berada lama di atas MACD. Okay, pada kat sini lagi 4 sen ni dah menunjukkan cross. Okay, siapa yang beli dalam masa 4 sen ni memang menarik lah harga 4 sen ni. Sebab apa? Harga 4 sen ni harga lantai. Okay, harga support dia lama. Okay, alright, so MACD menunjukkan ada potensi untuk saham ni naik. Kita tengok pada weekly pula. Okay, weekly pun dah bersilang sini dan dia menuju ke atas. Okay, walaupun dia menuju ke atas masih lagi weak ya. Belum ada kekuatan. Okay, mungkin belum ada kekuatan lagi. Okay, tapi saham ni dah mula untuk menuju ke atas weekly. Okay, untuk monthly, right, untuk monthly pun dia dah bersilang. Okay, masih lagi di bawah kosong. Right, so itu adalah MACD. Kita tengok kepada RSI, okay, dan juga stochastic. Okay, stochastic kita tengok daily dulu Alright, daily pun dah overbought di sini. Okay, overbought di sini. Alright, alright, so ini saham ni pun pada stochastic dia kawasan neutral. Okay, so apa yang aku rasa kalau kita tengok berkemungkinan saham ni berkemungkinan akan buat retracement ataupun mungkin dia touch beberapa support dia. Okay, kalau kita tengok ada kurang menarik sikit sebab apa kalau kita tengok pada trendline RSI dekat sini. Okay, dia ada persamaan. Okay, persamaan dan ini harga naik. Okay, so harga naik tetapi RSI menunjukkan sama saja. So ada kemungkinan saham ni akan jatuh. Okay, akan jatuh. Alright. So kita tengok kalau dia nak naik dia kena bertahan pada 8 sen lah. Okay, itu pada RSI daily. Okay, so kalau kita tengok pada weekly, alright, weekly RSI RSI dia pada keadaan neutral dan ini sudah tunduk ke bawah. Okay, stochastic sudah tunduk ke bawah pada 60. Okay, so ada kemungkinan dia nak retrace back. Okay, so monthly, alright, monthly. Okay, so masih lagi di kawasan bawah. Okay, dia dah melepasi bahagian oversold Okay, so oversold memang dalam kawasan lebih kurang 4 sen tu memang oversold. Okay, kawasan 4 sen dia baru melepasi oversold. Okay, baru melepasi oversold. Okay, so secara kasarnya saham ni, secara kasar AAX yang aku boleh jangka pada besok pagi, kalau kita tengok shadow ni, okay, berkemungkinan esok ni ada selling pressure. Okay, selling pressure yang tinggi. Okay, so mungkin saham ni based on indicator berkemungkinan, okay, kalau kita tengok dia dah berada lama dekat kawasan atas kosong ni, ada kemungkinan dia turun, okay, ke bawah. Okay, so ini pun dah nampak macam ada divergent, okay, kemungkinan dia turun ke bawah. Okay, so watch out dengan dia punya, kalau dia nak naik dia perlu bertahan pada 8 sen. Okay, 8 sen, right, ataupun paling rendah adalah pada paling rendah adalah pada lebih kurang 6 sen. Okay, 65 sen atau 6 sen macam tu. 6 sen setengah atau 6 sen macam tu. Okay, so itu kena watch out lah, korang kena watch out. Okay, itu saja untuk saham AAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.